وبركاته. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya serta kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihatnya yang mulia ini, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Kita dalam menyambung pengajian iaitu nasihat yang ke-12, ia bawah tajuk setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, maka barulah engkau faham. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya, kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah, iaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikat. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicuba dan dirasai, seperti manisnya suatu yang manis dan pahitnya suatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Seperti dihikayatkan bahawa ada seorang yang mati pucuk ataupun ilmi menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya sebelum ini aku hanya tahu bahawa engkau dibalakan dengan penyakit mati pucuk sahaja. Dan sekarang ini aku tahu bahawa engkau bukan hanya sekadar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Kerana kelazatan jima itu hanya diketahui melalui rasa. Bila dicuba barulah diketahui. Jikalau engkau belum pernah mencubanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan ataupun tulisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang ke-12 iaitu berkisar bagaimana untuk memahami suatu perkara, memahami akan hakikat satu perkara, iaitu di dalam ilmu ini tidak semua perkara yang mesti diterangkan dengan tulisan ataupun dengan perkataan, tetapi dia mesti diamalkan barulah terbuka akan jawapan kepada perkara tersebut. Jadi begitulah di dalam hal perkara keduniaan. Seperti mana kita ingin menerangkan suatu perkara yang manis. Kalau orang kata gula itu manis, baik, lalu orang tanya pada kita, macam mana perasaan manis itu? Kita tak boleh nak terangkan manis pada orang. Bahkan saya sendiri pun tak tahu nak terangkan manis ni macam mana. Kalau tuan-tuan boleh beritahu pada saya, mungkin boleh beritahulah. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi orang yang boleh terangkan melalui perkataan ini macam mana manis tu macam mana. Kalau kita kata manis ni tak masam, tak pahit, tu pun orang pening lagi. Jadi lalu orang tanya lagi, masam pula macam mana? Kita pun pening nak jawab. Pedas macam mana? Pahit macam mana? Jadi kalau dalam urusan itu pun
Kita kata kamu kena rasa dulu benda manis, baru kamu tahu hakikat manis tu macam mana. Oh, rupanya kadang-kadang manis ni sedap juga manis ni. Jadi sedap manis tu macam mana pun kita tak boleh nak beritahu. Sebab ada orang rasa manis tu tak sedap, ada orang rasa ada manis tu sedap. Jadi sedapnya di mana? Sedapnya bagaimana? Itu pun kita tidak boleh terangkan dari sudut perkataan, dari sudut tulisan. Maka dia mesti dirasai, barulah kita mengetahui akan hakikat manis itu macam mana. Kita merasai satu benda yang masam, barulah kita tahu masam itu seperti apa. Jadi begitulah di dalam urusan ibadah, ketaatan kita pada Allah, ada perkara yang mesti kita beramal baru terbuka pintu hakikat. Maka bila terbuka pintu hakikat, barulah datangnya istiqamah dengan satu amalan. Orang yang tidak terbuka pintu hakikat, maka kenapa tidak istiqamah ni? Kerana dia tidak mengetahui nilaian hakikat kepada suatu perkara. Seperti mana kita sebut sebelum ni, orang yang tidak mengetahui hakikat kepada pembahagian takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sentiasa bersangka buruk kepada Allah. Bila orang ni dia tak tahu hakikat pembahagian Allah itu yang maha adil, pembahagian Allah itu yang paling sempurna, maka dia tidak akan dapat melihat di mana adilnya pembahagian Allah. Kerana dia tidak terbuka pintu hakikat untuk dia memahami perkara tersebut. Jadi orang yang tidak memahami hakikat sesuatu perkara, dia tidak akan menghargai sesuatu perkara. Jadi begitulah di dalam urusan ibadah tadi, apabila kita menerangkan bagaimana kelazatan seronok kita dalam majlis ini. Bagi orang yang terbuka hakikat di dalam seronok berada dalam majlis ilmu, orang ini dia boleh istiqamah. Tapi orang yang tidak terbuka, dia tengok orang masuk majlis ilmu macam boring je. Macam tak ada apa je. Jadi kita nak terangkan macam mana rasa seronok datang kuliah ni, kita tak boleh nak terangkan. Nak kata seronok sama macam masuk Aeon Mall, tak sama. Tak. Masuk masjid ni nak rasa sama duduk masuk pawagam pun tak sama. Jadi kita tak tahu nak terangkan, kamu kena datang mengaji dulu. Dan bukan kena datang sekali, kamu kena istiqamah, kamu kena duduk tetap, kamu kena ikhlaskan niat kamu. Dan kamu kena tekun jaga adab. Dan begitulah akan terbuka sedikit demi sedikit pintu hakikat kepada, iaitu keseronokan berada dalam majlis. Begitulah juga dengan orang yang baca Quran. Ada orang dia seronok baca Quran. Jadi kalau kita tanya orang yang seronok baca Quran, macam mana nak seronok baca Quran? Cuba terangkan seronok baca Quran. Dia pun tak boleh nak terangkan pada kita. Melainkan kamu kena buat dahulu, baru kamu merasai seronok tenangnya membaca Al-Quran. Kerana seronok baca Quran dia tak sama dengan seronok baca buku cerita. Quran ni, seronok baca Quran, tak faham pun seronok. Ini pelik. Buat cukup cerita, dia kena faham cerita baru seronok. Carilah apa pun buku atas dunia ni, kena baca biar faham baru seronok. Tapi Quran baca tak faham pun seronok dah. Tapi kalau baca faham lagi seronok. Jadi maknanya ini Allah Ta'ala kurniakan makna satu benda. Orang ni kena beramal dulu, barulah dia mengetahui hakikat pada satu benda. Bila dia orang yang bertemu dengan, begitulah juga keseronokan orang yang istiqamah dengan zikir-zikir yang tertentu. Sebab tu kita sebagai orang yang terlibat dengan pengajian, kuliah-kuliah, kita mesti ada beza dengan orang tak datang mengaji. Apa beza kita? Kita ada wirid seharian kita, yang kita istiqamah. Yang menyebabkan dengan wirid itu Allah Ta'ala akan kurniakan sir, kerahsiaan-kerahsiaan akan dibuka dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala akan buka. Ada orang wirid dia setiap kali semayang dia ada wirid tetap dia. Maknanya tasbih, tahmid, takbir dia tak pernah tinggal. Maka dia istiqamah dengan yang tu. Dia pasti Allah Ta'ala akan buka, iaitu kerahsiaan daripada perkara tersebut. Ada orang yang istiqamah dengan solat sunat duha. Maka ada yang Allah Ta'ala buka kerahsiaan daripada solat sunat duha yang diistiqamah. Sehingga dia rasa sayang nak tinggal solat duha dia. Begitulah juga ada orang yang Allah Ta'ala jadikan di istiqamah dengan sedekah. Lepas tu kalau kita perasan orang yang memang kaki sedekah, mula-mula dia sedekah sikit, lama-lama dia akan tambahkan sedekah dia. Kenapa? Kerana ketagihnya dia melihat bagaimana pemberian Allah yang begitu agung. Pemberian Allah yang begitu luas. Pemberian yang sedikit tapi dibalas, dia nampak dengan balasan Allah yang begitu banyak. Yang orang lain tak nampak, tapi hanya orang yang bersedekah dia nampak. Sebab tu bila kita sebut
Macam mana kita nak terang bila sedekah ni luar rezeki? Aku nampak orang sedekah ni habis duit ada. Itu pada zahir. Kita nampak sedekah ni memang habis duit. Tetapi pada hakikatnya, di sana Allah Ta'ala buka suatu pintu yang lebih daripada apa yang dilihat oleh manusia. Siapa yang mengetahui? Orang yang beramal saja yang tahu. Kalau saya bersedekah, saya saja yang merasai, orang lain tak akan dapat merasai. Orang lain hanya melihat kejayaan kita hari ini, tapi dia tidak dapat merasai bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala buka dalam kehidupannya dengan asbab sedekah. Jadi begitulah kehidupan orang yang apabila Allah Ta'ala buka pintu hakikat, dia memahami akan hakikat kepada suatu ibadah, sehingga dia sudah mula sayang dengan ibadat tersebut untuk ditinggalkan. Lalu lahirlah karamah yang paling besar yang dinamakan istiqamah. Sebab tu kata ulama, karamah yang paling besar adalah istiqamah. Kita duk cari karamah boleh berjalan atas air. Kita duk cari karamah yang boleh terbang. Selagi Tok Guru tak boleh terbang, saya tak nak mengaji dengan Tok Guru. Lagi Tok Guru tak boleh berjalan atas air, saya tak nak mengaji. Kita duk cari karamah tu. Tapi kata ulama, karamah yang paling besar adalah istiqamah. Orang yang boleh istiqamah, inilah nilaian yang paling besar. Sebab tu tuan-tuan, benda yang paling susah istiqamah. Kita ni nak masuk pengajian ni mudah je. Nak mari mengaji ni mudah je. Umpam makan sedap sikit, mari mengaji kita. Tapi nak istiqamah ni susah. Tahu kan tiap-tiap malam kena sembelih kambing. Bankrupt ada. Kita punya masjid. Tiap-tiap malam nak pengajian kena sembelih kambing. Kalau ramai macam ni okeylah, seekor kambing cukup kok ni. Ada. Beda kalau sekali buat mesti lagi ramai datang. Jadi nak istiqamah dengan satu-satu perkara ibadat itu tanpa ada apa-apa ganjaran, melainkan hanya melihat kepada pemberian daripada Allah Subhanahu Ta'ala yang ni susah. Orang yang kita nak terang seronoknya berselawat. Orang yang kaki selawat, dia melihat seronok berselawat. Tenangnya selawat. Banyak benda dengan selawat yang diberi jaminan, kata ulama, selawat ini bukan sahaja dia menghilangkan duka cita. Sebab tu kalau orang yang bersedih mari mengadu saya masalah, saya kata selawat je lah. Sebab apa yang saya dapat daripada guru saya, nak hilangkan duka cita, mari masalah besar macam mana pun selawat. Itu saya punya sifat. Bahkan kalau saya sendiri pun menghadapi satu-satu tekanan hidup yang menyempitkan jiwa kita, saya kata selawat lah. Sebab kita yakin itu selawat. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan hidup ni tak nampak sesak. Kerana selawat. Dah macam mana tak nampak sesak? Kena selawat lah. Jadi kita nak terang pada orang supaya biar kita istiqamah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka pintu kerahsiaan sedikit demi sedikit, sehingga bertambah amalan demi amalan yang dia istiqamah. Kerana dia melihat bahawa amalan tersebut ada besar hakikat. Sehinggalah kemuncak kepada istiqamah ini, dia mati dengan amalan tersebut. Ini kemuncak istiqamah. Kemuncak istiqamah husnul khatimah. Itu saja. Tidak dinamakan lagi istiqamah kalau dia ibadat, kemuncaknya su'ul khatimah. Wa'iyazbillah. Tapi kemuncak pada istiqamah bila Allah matikan dia dalam keadaan taat pada Allah. Tengok macam yang gempa bumi Turki. Yang duk pegang tasbih, gambarnya viral, tersepit dalam bangunan tapi tangannya menggenggam tasbih. Allah Ta'ala takdir gambar tersebut viral seluruh dunia tu. Dunia belajar daripada sekeping gambar, meninggal dunia memegang tasbih. Apa satu dunia belajar? Orang yang ambil pengajaran, dia belajar bagaimana kita hidup, begitulah kita akan mati. Bila diberitahu rupanya kata sahabat kepada si mati yang masih itu, dia ini adalah Mahmud Durrasai nama dia. Mahmud Durrasai ni kata sahabat dia, tiap-tiap malam dia ni bertahajud. Tiap-tiap malam dia bertahajud dan dia ada wirid zikir dia pada setiap pagi. Dan rupanya hari dia meninggal itu, pada pagi sebelum itu dia telah bertahajud buat kali yang terakhir. Nak menunjukkan apa dia? Orang yang istiqamah kemuncaknya mati sebagai husnul khatim. Itulah kemuncak orang yang Allah Ta'ala buka pintu amalan. Dia nampak begitu berharga pintu amalan.
Sebab itu kita ni tuan-tuan, bila kita rasa berharganya solat berjemaah, kita tak akan tinggal solat berjemaah. Tapi kerana kita tidak mengetahui nilaian hakikat solat berjemaah ni besar, sehingga kita lebih menghargai solat sunat tarawih berbanding dengan solat fardu. Orang kita lebih menghargai solat sunat tarawih. Tak percaya, tengoklah beza bulan Syakban dengan Ramadan. Beza, cukup beza. Ramadan ni tak nak ni. Nak dengan kapek baru pula, lagi orang berebut nak duduk dalam daripada duduk luar. Jadi maknanya nak kata, pasal apa? Time Ramadan orang datang solat sunat tarawih berjemaah. Selalu saya duk sebut, mana-mana tempat pengajian, solat fardu ni tuan-tuan, jutaan rakaat solat sunat tarawih yang kita buat dalam Ramadan sekalipun, satu rakaat solat fardu yang kita buat dalam bulan selain bulan Ramadan tak akan dapat dilawan. Itu kita buat seorang diri. Belum lagi berjemaah tu. Sebab tu bila kita kata satu kerugian, orang bila masuk bulan Ramadan, dia tinggal solat fardu berjemaah, dia jaga hanya solat sunat tarawih. Satu kerugian. Dan lagi rugi, dia semayang solat sunat tarawih, tapi dia tinggal solat sunat witir yang lagi afdal daripada solat sunat tarawih. Tuan dalam ranking solat sunat, ulama menyimpulkan tarawih ni dia bawah lagi daripada solat sunat witir. Witir ni dia lagi tinggi ranking dia. Tapi ramai orang kita lepas 8 balik. Tu kita sangka baik dia buat solat witir kat rumah lah. Sangka baik kita lah. Buat ke tak buat, wallahu ta'ala alam lah. Tapi lepas 8 balik. Ini kerugian kita. Bila masuk bulan Ramadan, kita buat satu benda yang merugi. Yang lagi rugi, semayang tarawih saja, isyak tak semayang kat masjid. Isyak semayang seorang kat rumah. Yang ni lagi rugi. Yang paling celaka, isyak tak semayang, tarawih saja semayang. Ini lagi celaka tu. Ni bukan setakat rugi, celaka tu. Pasal apa isyak tak semayang? Ada orang faham kita ni tarawih ni lagi wajib. Allah, ni susah nak faham masyarakat. Kalau dia faham solat fardu ni besar panjang pahala, tak tunggu tarawih penuh dah malam ni. Kalau dia nampak betapa besarnya ganjaran hakikat, ganjaran solat fardu berjemaah yang 10 sahabat dijamin syurga ni tak pernah tinggal sebagai nak jadi makmum lewat, mereka sentiasa bersama dengan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kejarnya solat fardu berjemaah. Kenapa? Kerana dia ni telah terbuka nilaian, mereka ni dibuka hakikat kepada pintu beramal. Hakikat amal ni terbuka. Jadi sebab tu kita nak fahamkan tentang benda ni susah. Sonok semayang berjemaah ni susah kita nak terangkan pada orang. Melainkan siapa yang istiqamah dengan solat fardu berjemaah, dia akan dibuka dengan pintu hakikat. Jadi begitulah, masuk bulan Ramadan, begitulah silap faham orang terhadap ganjaran-ganjaran. Bukan kita kata, nak masuk Ramadan tak perlu tarawih, tak. Cumanya kita nak kata, biar kita ni faham di mana keutamaan kita. Di mana keutamaan kita dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Jadi maka dengan sebab itulah, begitulah orang yang bila terbuka, dia akan istiqamah. Kerana dia nampak nilaian satu benda. Ada seorang hamba Allah. Sebab itu kita ni tuan-tuan, kalau kita dengar kisah-kisah orang yang saleh ini, kisah-kisah inilah yang kadang-kadang menguatkan kita ni untuk istiqamah dengan amalan. Bila banyak kita ziarah tok-tok guru, sebab tu kalau orang-orang yang dia nak menambahkan lagi dia punya motivasi untuk dia beramal, dia kena perbanyakkan ziarah orang soleh. Memperbanyakkan ziarah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan nasihat, belajar daripada kehidupan orang yang sentiasa mengabdikan diri pada Allah. Yang mana Allah buka pintu akhirat, Allah Taala tutup pintu kenikmatan dunia. Yang dia nampak hanyalah akhirat. Kita nak belajar daripada kisah sahabat, kisah para rasul yang terdahulu, barangkali jauh dengan kita. Barangkali tak terbanding dengan kita. Baik kita ambil kisah-kisah orang yang terkemudian. Yang memang mereka ini benar-benar istiqamah, lalu kemudian mereka ini mendapat, orang kata, kekuatan untuk beribadah. Kenapa? Kerana mereka ini bermula dengan langkah amalan yang pertama. Ada satu kisah yang disebut oleh Habib, seorang Habib daripada Indonesia. Dikisahkan waktu dia mengajar, cerita ni saya dapat daripada pengajian video Habib ni. Waktu mana, ketika mana dia mengajar di satu tempat, di cerita di Pontianak, Kalimantan Barat, kalau tak silap, di Indonesia. Di tempat tu nama Pontianak, di Kalimantan Barat. Jadi ada seorang yang bernama Syarifah An-Nisa.
Hubabah Syarifah An-Nisa, keturunan cucu cicit baginda Nabi SAW. Yang mana kehidupan dia ini cukup, orang kata cukup biasa, tetapi pengisiannya cukup luar biasa. Hubabah Syarifah An-Nisa ni umur dia 106 tahun. Tua sangat. Tapi kata Habib waktu saya ziarah dia, dia dilihat macam tak letih. Bukan orang tua yang letih, yang penat, tak. Dia masih gagah lagi. Cakap nyanyok tak nyanyok. Jadi cumanya kehidupan dia banyak mengajar. Satu, dia kata dia ni akhir-akhir kehidupan ni dia tak boleh tidur pada waktu malam. Tak boleh tidur sebab main telefon ke? Tak. Tak. Dia zikir dengan solat. 9 malam sampai 1 pagi dia akan zikir, dan 1 pagi sampai subuh dia akan solat. Lepas subuh baru dia tidur, kemudian dia bangun pula lebih kurang pukul 9 lebih untuk dia solat sunat duha. Dan begitulah setiap hari dia tak tidur malam, dia tidur lepas subuh. Kita kalau tak tidur malam, esok memang kita qada sampai 1 tengah hari. Tak, tu kita lah. Bukan tuan-tuan lah, saya lah tu. Tak, kita kalau tak tidur malam, qada jawab esok. Tapi dia tak, begitu kehidupan dia. Bila makin tua dia kata memang dia tak boleh nak tidur. Jadi, apa yang dia buat setiap malam? Dia ni, Hubabah Syarifah An-Nisa ni, dia ada lebih kurang 5 orang. Dia ada 5 orang anak. Cucu dia lebih kurang ada 20 orang. Dan cicit dia ada 50 orang. Dia Allah Ta'ala kurniakan dia boleh tengok sampai cicit dia 50 orang. Rezeki dia, umur yang panjang. Jadi 9 malam sampai 1 pagi apa dia buat? Dia ada 1 balang. Dalam balang lebih kurang besar ni, 2 balang, 1 balang kosong, 1 balang yang diisi dengan biji-biji. Wallah alam biji apa? Yang mana dia gunakan untuk 1 zikir, dia ambil biji dipindahkan dalam balang yang kosong. Dia zikir apa? Hanya 1 benda dia zikir. Dia suka pada surah Al-Ikhlas. Ni orang yang dibukakan hakikat surah Al-Ikhlas. Dia tengok seronok dengan beramal surah Al-Ikhlas, maka dia beramal surah Al-Ikhlas. Jadi tiap-tiap malam bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil sebiji, pindah dalam 1 balang kosong. Sampai 1 pagi habis kosong balang ni, esok pula pindah daripada balang ni kepada balang. Itulah rutin setiap hari. Dalam keadaan dia duduk tahiyat akhir. Tak bergerak. Dalilnya kata Habib, waktu saya ziarah dia, 1,5 jam saya berbicara dengan dia, dia duduk tahiyat akhir tanpa bergerak. Maknanya dia memang dah biasa duduk macam tu. Kita Allah duduk tahiyat akhir ni penat, nak dalam pengajian. Saya biasa buat kan. Kadang-kadang kena tukar 15 minit, kena tukar. Kena tukar kaki. 15 minit kena tukar kaki. 15 minit kena bersila pula. So kita pasal kita bukan yang selalu duduk macam tu. Kalau dah berusia lagi lah, nak duduk macam ni lagi. Kalau kuliah muslimat tu, yang veteran-veteran datang siang kita tengok, menahan kesakitan. Dia nak belunjuk takut biadab dengan ustaz kat depan ni. Nanti dia terpendam last sekali, ada yang tak tahan angkat tangan, ustaz nak belunjuk boleh tak? Tak apalah, izin. Jadi nak kata tak tahan tu, duduk macam tu. Tapi dia boleh sebab dia istiqamah. 9 malam sampai pukul 1 pagi. Dia biasanya biji orang guna buat zikir ni, ada juga orang guna biji kurma ajwa. Sebab kurma ajwa ni dia biji dia agak cute sikit. Dia pendek. Jadi dia agak bulat sikit. Jadi biasa kurma ajwa ni orang simpan biji dia tu. Simpan biji tu, orang besis dia, keringkan dia, buat sebagai bijian untuk berzikir. Kita ambil lah, simpan dalam 1 balang 1,000 ke contohnya. Jadi nak buat tasbih 1,000 panjang, takut berbelik cucu main tasbih itu. Nama cicit dia sampai. Jadi maka kita buat dalam bentuk balang, tak 5,000 ke. Semayang yang kita sambil duduk saja, dia galik tuan-tuan. Dan zuriat dia ketagih zikir dengan biji dia. Yang ketiga dia akan sebut dengan solat. Maknanya dia doa. Jadi dia buat sampai 1 pagi, dia jadi soleh dah. Kemudian 1 pagi dia sambung dengan solat. Solat tak banyak pun. Seluruh 10 rakaat, 2 rakaat. Mana 5 kali solat. Hebat tuan-tuan. 5 kali solat ini katanya bertepatan dengan 5 orang anak. Semayang khusus. Maknanya untuk satu solat, dia ini ataupun si isteri buat doa, dia akan doa untuk suami dia. Semayang 2 rakaat dia. Bang, malam ni saya bangun nak semayang anak dia. Bang, dia tadi tak mati lagi, kata suami dia. Apa tak mati lagi ni? Jadi makna nak kata kita ni jarang buat. Apatah lagi 2 rakaat untuk khusus anak kita pun kita payah nak buat. Susah kita nak buat. Jadi kalau boleh, sebab tu kata ulama, dah mana ni? So habis awal kot lah ni. Dah. Okey, baik. Baik, kata ulama, maka kita daripada kita bebel anak kita yang nakal,
baik mengangkat kedua-dua tangan berdoa pada Allah Ta'ala. Bebel tidak tak jadi apa. Terbeletih, mengangkat tangan, moga jadi anak soleh. Jadi maka dengan sebab itu dia buat begitulah sampai ke pagi. Maka bila ditanya dia kata, wahai Hubabah, apakah permintaan kamu kepada Allah? Biasanya orang yang soleh ni tuan-tuan, orang yang istiqamah dengan amalan ni, dia ada permintaan khusus kepada Allah Ta'ala. Biasa begitu. Orang yang memang istiqamah dengan amal soleh ni, dia ada satu ataupun dua permintaan yang memang khusus. Lalu dia kata, saya ada dua permintaan dengan Allah. Yang pertama, saya minta agar Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja. Simple je permintaan. Kalau kita harap-harap panjang lagi lah umur ni. Dah. Sampai 200 tahun pun okey juga. Dah. Tapi bila ditanya, kenapa tak minta panjang umur? Dia kata, umur saya dah cukup panjang dah. Tak ada benda yang paling bahagia bila saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, dia kata, saya punya doa. Doa dia pelik yang kedua ni. Apa doa dia? Dia kata, saya doa minta pada Allah agar saat dia mengutuskan Israel untuk mencabut nyawa saya, dalam keadaan malaikat Israel ini beradab dengan saya. Dia salam dulu sama saya dan dia cabut saya. Maknanya biar saya bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tenang. Sebab apa? Dia kata, walaupun permintaan dia pelik, tapi saya fikir dan yakin Israel pun makhluk Allah. Dan begitulah cara Israel mencabut nyawa Sayyidina baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Israel datang, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah Muhammad, wahai Israel, apakah sudah tiba masanya? Kata malaikat Israel, ya Muhammad, ya betul sudah tiba masa. Maka kata Nabi Allah Muhammad, di manakah Jibril alaihissalam? Kenapa dia tidak bersamaku saat hari akhirku di dunia ini? Maka kata Jibril, di sini aku ya Rasulullah. Aku tidak tergamak nak melihat bagaimana kamu dicabut roh untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya nak kata, malaikat Israel ni dia pernah mendatangi Rasulullah dengan penuh beradab. Maka kata Hubabah ini, aku pun mengharapkan begitulah aku didatangi oleh malaikat Israel. Tuan, ni orang yang punya jiwa dia nampaknya akhirat. Bila mana hidup dia ni dibuka pintu hakikat, maka dia akan sibuk dengan keseronokan beribadah. Kita hari ini selagi kita tidak nampak seronoknya akhirat, nampak seronok dunia, kita belum lagi dapat merasai hakikat akhirat itu. Jadi maka dengan sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka ada ilmu yang kita boleh sebut tentang perkara-perkara tersebut secara lisan dan perkataan. Tuan-tuan, saya boleh cerita rukun solat ada berapa. Dan saya boleh tulis rukun solat ada berapa, dan takbiratul ihram cara yang betulnya macam mana. Tapi saya tak boleh nak cerita pada tuan-tuan bagaimana rahsia tenang dalam solat. Saya tak boleh cerita. Hanya orang yang semayang saja yang dapat merasai hakikat tenangnya semayang. Begitulah juga saya boleh cerita lepas semayang zikir apa yang kita nak kena buat. Lepas subuh kita kena baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ni Nabi buat 10 kali. Lepas subuh, lepas maghrib 10 kali. Kalau waktu lain nak buat 3 kali saja tak ada masalah. Maka kata Nabi, dipadamkan 10 kesalahan, ditulis 10 kebaikan, diangkat 10 darjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saya boleh beritahu. Tapi kesan zikir ini, hakikat kepada zikir ini saya tak boleh beritahu. Melainkan orang yang beramal, dia akan nampak, oh rupanya begini perasaan bila istiqamah dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni sampai habis. Begitulah juga saya boleh beritahu selepas zikir tersebut, kita tambah pula Allahumma ajirna minan nar. 7 kali saya boleh beritahu. Bilangannya saya boleh beritahu. Tetapi kesan daripada zikir ini, yang ini susah saya nak gambarkan. Melainkan orang ini sibuk dengan amalan ini, baru dia boleh merasai bagaimana keseronokan dalam satu-satu perkara. Maka dengan sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para sahabat ni, sampai satu saat mereka taat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW dalam satu-satu ibadat, sehingga terbuka pintu hakikat. Terbuka pintu hakikat. Sehingga yang mereka nampak adalah akhirat. Yang mereka nampak adalah syurga Allah. Maka terpadamlah segala keletihan-keletihan yang ada di atas dunia.
Jadi begitulah bila kita bercakap tentang sabar. Tentang bila kita sebut kemanisan sabarnya di mana. Mana manis sabar? Kita tidak akan boleh cerita melainkan orang yang menghadapi musibah lalu dia bersabar, maka Allah Ta'ala kurniakan kemanisan kepada sabarnya itu. Jadi maka dengan sebab itulah disebut, kata Imam Ghazali lagi, dibawakan satu kisah seorang yang dihikayatkan bahawa orang yang ni mati pucuk. Mati pucuk. Jadi orang yang mati pucuk ni, dia tulis surat kepada kawan. Mati pucuk ni macam mana nak terang? Mana dia tengok perempuan pun tak rasa apa, macam tengok tiang api je. Mudah macam tu lah kot. Syahwatnya tak ada dah. Tengok perempuan ke, lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki macam biasa je. Macam tengok kucing kat rumah dia je. Ataupun macam sama tengok dengan tiang api kat tepi jalan tu je. Tak ada rasa apa. Jadi maknanya syahwatnya tak ada apa. Jadi tak terangsang apa pun. Tiba-tiba dia tanya kawan yang sekawin ni, dia kata, orang kata seronok jimat ni macam mana? Maka kawan dia kata, aku ingat kamu ni bodoh je. Aku ingat kamu ni mati pucuk saja. Rupanya bodoh sekali ada dengan kamu. Dia kata, mana benda tersebut? Dia kata, mana boleh cerita? Melainkan kamu sendiri yang kahwin. Kamu jimat, kamu tahulah seronok. Macam kita kata kat orang bujang. Orang kahwin, dia cakap orang bujang, seronok kahwin. Orang bujang pun tanya, seronok kat mana kahwin? Aku pun nak cerita seronok kahwin kat mana? Kita tak boleh nak cerita, kamu kena kahwin. Baru kamu tahu seronok kahwin. Jadi maknanya nak kata begitulah. Seseorang dia kena buat satu-satu benda baru dia tahu. Begitulah juga di dalam urusan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata yang terakhir ni, jikalau engkau belum pernah mencubanya, maka engkau sudah pasti tidak akan dapat mengetahui. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan ataupun tulisan. Maka dengan sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka disebut seseorang itu dia mesti berdoa pada Allah ni diberi kekuatan untuk beramal dah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka pintu hakikat pada amal. Itu kita nak minta dengan Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar Allah beri kekuatan pada kita untuk kita berzikir, untuk kita bersyukur. Barulah kita dapat rasa tambahan nikmat daripada Allah. Dengan berzikir barulah kita dapat rasa nikmat ketenangan, nikmat keberkatan hidup. Kerana perkara ini hanya kita dapat diterangkan dengan amalan sahaja. Bila sebut hidup berkat, macam mana hidup berkat? Kita tidak akan dapat merasai, melainkan orang ini dia berjalan di atas jalan keberkatan amal yang soleh. Maka dia akan rasa keberkatan. Karena berkat-berkat ini tidak ada di dalam kamus bagaimana nak menerangkan berkat. Jadi maka dengan sebab itu, keberkatan hidup ini dia bermula dengan amal ketaatan kita pada Allah dan meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbukalah cahaya ma'rifatullah, iaitu cahaya untuk kita dekat dengan Allah, sehingga menenggelamkan silauan-silauan dunia ini, sehingga dunia ini tidak akan dapat memalingkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni tidak hidup beramal, dunia boleh memalingkan kita punya kiblat. Mula-mula hadap pada Allah, kena umpan saja dunia, kaki kita sudah tidak istiqamah dengan ketaatan. Tapi orang yang sudah sibuk dengan ma'rifatullah, maka dia tetap berjalan di atas jalan ini sehingga dia dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah. Kita sambungkan datang nasihat yang ke-13, 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salih apa yang baik datang daripada Allah. Ya lemah yang kuat datang pada kelemahan di saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fathna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami semua pada malam ini dalam keadaan baik, ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama di syurga Allah tanpa hisab di akhirat kelak. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa barak wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah.